Pembaharuan diperlukan bagi memastikan pengurusan keuangan negara lebih berkesan dan mampan. Kerajaan menggalas tanggungjawab penuh untuk mengukuhkan semula kemampanan fiskal melalui anjakan utama kemampanan fiskal dan sistem keuangan. Tumpuan ke dalam 5 perkara pokok. Pertama, memperluas asas cukai, mempelbagai sumber cukai, serta menambah baik pentadbiran percukaian menerusi penggunaan teknologi. Antara cukai baru yang sedang digubal untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah cukai keuntungan modal. Namun harus ditegaskan, kerajaan berkhidmat demi rakyat dan tidak sesekali membebankan rakyat dengan ketetapan cukai di luar kemampuan mereka. Prinsip yang kita angkat ialah pemerataan ekonomi yang adil demi kesejahteraan keseluruhan rakyat. Kedua, antara prinsip maqasid syariah dalam tata kelola adalah untuk memastikan perolehan dibuat secara teliti dengan syarat jelas tanpa terselindung. Kelulusan dibuat secara tergesa-gesa tanpa penelitian hanya akan merugikan negara dan membazirkan wang rakyat. Umpamanya, kerajaan telah berhasil menjimatkan lebih 2 bilion ringgit perbelanjaan projek tebatan banjir melalui pelaksanaan tender ketimbang pendekatan rundingan terus sebelum ini. Maka dasar perolehan kerajaan akan terus memberi penekanan kepada kaedah tender terbuka bagi menjamin nilai dan mutu terbaik serta ketelusan perolehan. Ketiga, kerajaan prihatin terhadap kekhawatiran sebahagian rakyat terbeban akibat kos sara hidup yang semakin menekan. Maka mekanisme penyampaian subsidi bersasar sebagai satu daripada anjakan utama ekonomi madani diteruskan. Amanah untuk membela rakyat, khususnya rakyat yang kurang berkemampuan. Justru itu, mekanisme subsidi bersasar bertujuan memastikan nasib golongan tersebut terbela dan mendapat limpahan manfaat daripada bantuan yang disalurkan. Penstrukturan semula subsidi elektrik, diesel dan petrol serta bantuan sosial akan dilakukan demi memastikan pengurusan fiskal lebih berhemat dan mengurangkan herotan ekonomi. Jaminan diberikan bahawa rakyat yang kurang bernasib baik kekal menjadi keutamaan dan kerajaan untuk diselamatkan dan akan terus dibantu dan tidak akan tertekan dengan perubahan-perubahan ini. Pengagihan subsidi dan bantuan secara bersasar kepada rakyat diselaraskan melalui sistem pengkalan data utama PADU yang menteraskan data isi rumah bagi meningkatkan kecekapan dan pemantauan bantuan kerajaan. Penjimatan daripada subsidi yang lebih bersasar akan dapat diagihkan semula bagi tujuan projek pembangunan dan program rakyat. Keempat, usaha harus dipergiat bagi menambah baik pengurusan hutang dan liability ke arah mencapai sasaran defisit fiskal hingga 3.5% kepada KDNK atau lebih baik insya-Allah pada tahun 2025. Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal akan dibentangkan pada sesi parlimen bulan depan. Kelima, sebagai memperkukuh kemampuan fiskal, kerajaan sedang meneliti semula rencana pembangunan negara termasuk mengkaji dasar kerjasama awam swasta PPP bagi memastikan pelaksanaan projek memanfaatkan rakyat dan negara, menggalakkan pelaburan swasta dan mengawal kesan keuangan kepada kerajaan. Dasar PPP yang jelas mengenai kaedah pertukaran tanah juga akan diperkenalkan.